wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jelis. Yang berharga jelis. Yang berharga Profesor Dr. Mak Fauzi Hamad, Dekan Akademik Media Islam Universiti Melaya. Yang berharga Profesor Dr. H. Supiana, Direktur Panca Sarjana Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Selamat datang, Pak. Yang berusaha Profesor Madinan Gunung Jati, Bandung, Indonesia. Selamat datang, Pak. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Afifi As-Salihi, Timbalan Dekan Fakulti of Islamic Science. Profesor Madya Dr. Muhammad Afifi As-Salihi, Timbalan Dekan Fakulti of Islamic Science, Prince Songkhla University, Patani, Thailand. Ini boleh cakap Melayu. Profesor Madya Dr. Haji Nur Arfan Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam. Patani pun Darussalam juga. Yang berharga Profesor Datuk Dr. Muhammad Fakhruddin Abdul Mukti, Dekan Usuluddin, Universiti Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam, merangkap Presiden Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, juga mantan Naib Chancellor UNISYAM Kedah. Masa nak buat mula-mula UNISYAM, panggil dia dah. Malah tu Kak Zarah tak bagi. Lepas tu balik juga, alhamdulillah. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Ruzman Maknor, pengucap utama jemputan Akademik Media Islam Universiti Melaya. Ustaz Haji Salahuddin Yaakob, Naib Presiden Rabitah Alumni Al-Azhar Malaysia. Yang orang baling. Duduk apa ni? Duduk provok tangan tu. Lama orang kerat tangan. Yang dihormati Datuk Muhammad Haji Abdullah, Pengurusi Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan, orang Jeneri katanya. Yang dihormati Cik Izhar Mustafa, Ahli Lembaga Wakaf Felda, Cik Rizwan Cik Ros, Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Felda, Wakil-Wakil Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, wakil-wakil penaja daripada Wakaf Felda, Afiat Group, para pembentang, peserta yang dihormati sekalian, terlebih dahulu saya rakamkan jutaan terima kasih dan selamat datang ke Langkawi Permata Kedah. Terima kasih kerana memilih Langkawi sebagai lokasi diadakan majlis yang sangat berharga ini, iaitu International Conference on Islam in Malay World yang ke-12. 12 kali dah saya duk ingat, ni first time. Tu Fazi kata dah 12 kali dah. Ini kali kedua datang ke Langkawi. Saya juga menghargai dan merakamkan terima kasih bagi pihak kerajaan negeri kerana venue ini dipilih Langkawi sebagai venue. Saya dipahamkan juga ada kerjasama persidangan ini hasil kerjasama Akademik Media Islam Universiti Melaya dengan 3 lagi institusi, iaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Indonesia, Faculty of Islamic Science, Prince of Songkhla University, Thailand, dan Universiti Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam, yang akan bergilir-gilir untuk menjadi tuan rumah bagi konferen ini saban tahun. Saya gembira apabila persidangan ini diadakan dengan tujuan yang amat bermakna bagi memartabatkan sejarah serta ketamadunan Melayu dan Islam sebagai tema utama dalam kalangan ahli akademik dan para penyelidik dari seluruh rumpun Melayu. Memandangkan ini adalah kali ke-12 persidangan seumpama ini, sudah pasti tema-tema yang berbeza telah diangkat dan dibincang sesuai dengan isu dan keperluan semasa rumpun alam Melayu. Saya ingin membawa satu tema yang mungkin saya dah terlepas kapal, tetapi dalam geopolitik rumpun
alam Melayu ini, kita tidak dapat mengelak daripada menyedari realiti kehidupan umat Islam dalam rumpun Melayu. Saya pernah mendengar ucapan daripada Tan Sri Dr. Surin Pitsuwan, seorang politician, seorang pemimpin dan juga ahli akademik yang berasal dari sekolah pondok, akhirnya mengaji di Oxford dan menjadi seorang pemimpin Muslim di Thailand. Dalam syarahan beliau mengungkapkan realiti sebenar Nusantara, iaitu dari segi komposisi umat di alam Melayu ini ada 300 juta umat Islam dan 300 juta umat bukan Islam. Daripada Indonesia naik ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, Kemboja, Vietnam, Burma. Dari Filipina merentas Kalimantan sampai ke beberapa kepulauan lain, ada 300 juta umat Islam dan 300 juta umat Buddha, Kristian dan Hindu. Kesemuanya saling berkongsi satu rumpun kepulauan di Nusantara ini. Secara geopolitiknya, siapa yang dapat menembusi market dari segi pasaran barangan, mereka akan menembusi satu market yang sangat besar, 600 juta umat manusia. Dari segi kedudukan Islam, sesiapa yang dapat menguasai faktor-faktor pengeluaran, perkara-perkara besar di rantau ini, mereka lah akan menguasai geopolitik kita. Termasuklah perkembangan agama. Siapa yang lebih dominan menguasai politik di wilayah-wilayah yang dibahagi-bahagikan ini, mereka lah akan lebih dominan untuk menguasai penyampaian, termasuklah penyampaian ilmu di universiti-universiti. Tuan-tuan sekalian, huraian daripada Dr. Surin ni panjang lagi, tapi saya nak berkongsi dengan tuan-tuan realiti semasa ini yang ada di depan kita. Dr. Fauzi sebut tadi tentang kajian-kajian daripada akademik pengajian Islam di universiti-universiti yang berkongsi kepakaran untuk mengadakan konferens umpama ini untuk menyediakan penyelesaian kepada masalah-masalah berbangkit. Saya juga mencadangkan supaya konferens ini juga menyediakan hala tuju, way forward kepada umat Islam yang berjumlah 300 juta di rantau ini. Bagaimana untuk mendepani cabaran yang makin hari makin hebat, makin berat di rantau Nusantara ini. Termasuk bukan saja di negara yang secara politiknya dikuasai oleh umat Islam, tapi juga di negara-negara yang politiknya dikuasai oleh non-Muslim. Kalau di Indonesia, alhamdulillah 280 juta jiwa umat Islam. Tapi kehidupan Islamnya bagaimana, Pak? Harus diberi penyelesaian tuntas. Apakah aliran-aliran Islam yang sedang berkembang di rantau kita ini menepati teks-teks lama? Saya disyarahkan kenapa amalan kita sebahagiannya kadang-kadang didapati terlalu lembut ataupun berbeza dengan amalan-amalan Muslim di khusus negara Arab yang lebih keras. Kata para guru, kerana Melayu sangat lembut sifatnya, sopan santun hidupnya, maka Islam yang sampai ke sini juga sangat santun dan lemah lembut. Maka kita sangat detail khusus tentang ibadat. Kalau tahiyat akhir, kalau pergi Mekah, tak ada orang duduk macam kita duduk tahiyat akhir. Semua duduk macam tahiyat awal. Orang Nusantara saja duduk simpuh kaki selit tu. Lembutnya orang di Nusantara.
maka datang Islam sangat lembut amalannya, sangat detail. Lalu bertemu dengan aliran orang-orang yang belajar di Timur Tengah kemudiannya mengatakan kita ini telah lari daripada teks asal dan telah digelar Wahabi. Kita ini buat yang Nabi tak buat. Maka bertemu aliran pemikiran ini menjadi polemik yang tidak pernah selesai. Sampai hari ini masih ada. Bertemu di media sosial, bertemu di tengah masyarakat. Di Indonesia ya Masjid Muhammadiyah dengan masjid apalagi itu Pak, di seberang jalan je, Nahdlatul Ulama di seberang jalan sana, kaum muda, sini orang kaum tua berpecah. Tentuan itulah realiti yang berlaku di Nusantara ini. Tapi saya ada satu jawapan yang sangat menarik tentang argumen-argumen yang mempertikaikan amalan Islam dulu, yang masuk ke Nusantara mengislamkan 300 juta ini. Kalau kamu bijak dengan ilmu yang baru kamu bawa pulang dari Timur Tengah atau dari sekolah-sekolah baru ini, maka para sunan, para wali songo, para pendakwah yang telah mengislamkan keseluruhan Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia meninggalkan sebuah pulau kecil untuk kamu islamkan, yaitu Pulau Bali. Bapak ingat ya jawapan ni. Jadi tak perlu ada argumen panjang, silakan ke Bali. Kalau kamu ada kebijaksanaan yang lebih daripada orang dulu-dulu. Itu untuk konteks Indonesia. Dalam konteks Malaysia berlaku perdebatan yang tidak sudah-sudah tentang hal yang sama. Lebih-lebih lagi apabila saling mentafsirkan Islam berdasarkan pemikiran politik. Saya juga tidak terkecuali juga terjebak. Tetapi saya yakin yang saya sedang jalani ini paling benar. Ada hujahnya Pak. Ada hujahnya. Tentu sekalian, kalau kita ambil aspek kemanusiaan, krisis kemanusiaan, kenapa rantau kita ini menjadi pusat datangnya umat Islam untuk mencari perlindungan? Saya bercerita dengan Bapak tadi, saya ke Palu ke Lombok itu waktu menjalani aktiviti kemanusiaan, membantu saudara-saudara kita ditimpa bencana. Saya juga pernah ke satu wilayah yang umat Islamnya ramai di Bangladesh yang menerima kemasukan pelarian Rohingya, umat Islam tanpa negara, yang jumlahnya ratusan ribu yang masuk ke wilayah kita ini, dan yang sedang merempat di kamp pelarian jumlahnya sekitar 2 juta. Di situ ada ratusan juta umat Islam. Di Bangladesh saja ada 187 juta umat Islam. Di India dan Pakistan ratusan juta. Kalau daripada 1.1 bilion orang India tu 40% yang Muslim, dia ada 400 juta. Tapi umat Islam yang dibantai, disembelih, dihalau, tak ada siapa yang membantu. Berlakulah krisis umat Islam, krisis kemanusiaan yang paling parah dalam dunia, lebih parah dari Palestin sebenarnya. Hanya berada sekitar 7 kaki di kepala kita, diarahkan. Kalau dikira dari segi sejarah kemasukan Islam ke Arakan, lebih awal daripada kemasukan Islam ke Nusantara. Dikatakan berlaku dakwah antaranya Sa'ad Abi Waqqas yang pernah singgah di Arakan untuk menyampaikan Islam, sehingga Arakan yang asalnya beragama Buddha menukar negerinya daripada nama Buddha menjadi Arakan, dari perkataan rukun yang bermaksud teras ataupun tiang, dan berlaku asimilasi masyarakat Arab dengan masyarakat Arakan. Orang Rohingya, kalau yang tuan-tuan sering lihat, mungkin hitam kulitnya, tapi yang saya pernah jumpa ramai juga yang putih dan bermata biru. Sebut ni Salahuddin nak pi ya. Lebih awal, jauh lebih awal pada kita.
Tetapi kenapa begitu malang nasib umat Islam di sebuah rantau yang jumlah umat Islamnya begitu ramai, akhirnya menerima nasib seperti itu. Kita juga tidak terkecuali kemungkinan 10 atau 20 tahun lagi di dalam wilayah negara-negara Nusantara ini yang ada 300 jiwa Muslim yang saling mementingkan diri berasaskan sempadan wilayah, berasaskan kepentingan politik, berasaskan pahaman fiqh dalam Islam, maka kita terpecah belah, akhirnya akan berlaku krisis kemanusiaan. Tuan-tuan sekalian, di Lombok yang mendapat julukan Pulau Seribu Masjid, Lombok, saya kira besar sejarah Lombok ini kerana dia berpecah daripada kerajaan Hindu Bali dan berperang, sehingga umat Islam mendirikan kerajaan di Lombok dan umat Hindu mendirikan kerajaan di Bali. Tetapi itu tidak melatari sejarah pembentukan umat di sekitar itu. Dia tidak dipedulikan orang Lombok. Dan tiba-tiba orang Lombok ni, kalau di Malaysia dibawa satu kepahaman, kalau datang orang Lombok, kalau dia nak pulang mesti dilarikan anak dara orang. Itu yang tersebar di sini. Saya pergi ke rumah-rumah orang Lombok, adakah ada orang Malaysia yang dilarikan ke sini? Dia kata tak ada, ikut sukarela kerana jatuh cinta. Mungkin orang Lombok handsome atau apa, rajin kerja. Jadi tuan-tuan sekalian, hal-hal yang begitu patut juga mendapat liputan dalam kajian dan pembangunan ilmu Islam di pusat-pusat pembangunan ilmu Islam di universiti-universiti. Di Thailand, saya kira lebih dari 10 juta umat Islam yang bertebar di seluruh Thailand. Kebanyakannya berada di wilayah selatan. Di Burma yang terkenal dengan rejim tentera Burma yang begitu kejam, ada 5 juta umat Islam. Di wilayah selatan Burma ada orang Kedah yang tinggal di sana. Daripada peninggalan sejarah masih bercakap logat Kedah. Dialeknya masih dialek Kedah. Agamanya masih Islam. Ada 5 juta. Tapi tidak diberi perhatian. Masjid yang dibina pada sekitar tahun 2012, masjid-masjid dibuat satu undang-undang, tidak dibenarkan repair atau dibesarkan, malahan tidak dibenar sama sekali dibina masjid baru. Yang ada tak boleh dibesarkan, repair pun tak boleh. Di Burma, Myanmar, di bawah rejim tentera. Tuan-tuan sekalian, rantau inilah yang didiami oleh 300 juta umat. Bagaimana 300 juta umat ini mau disatukan, dikuatkan, dikukuhkan? Karena kita satu akidah. Ada 300 jiwa lagi itu yang bukan Islam. Akidahnya tak sama. Buddha dengan cara Buddha. Kristian cara Kristian. Hindu cara Hindu. Ungkapan yang popular di kalangan sami-sami Myanmar yang membantai orang Rohingya ialah, kamu lihat Malaysia dan Indonesia. Pada satu ketika Malaysia dan Indonesia itu agamanya Hindu dan Buddha. Sehingga kedatangan Islam, berkembangnya umat Islam, berkembangnya agama Islam, lahir ilmu-ilmu yang hebat di kalangan umat Islam, Malaysia dan Indonesia telah menjadi negara Islam. Maka orang Rohingya ini patut dibunuh dan dihalau seboleh-bolehnya kerana lambat laun Burma ini akan diislamkan. Itu pegangan sebahagian besar pahaman ekstremis Buddha di Burma, di Myanmar. Tuan-tuan sekalian, di kalangan cerdik pandai kita daripada pusat-pusat pengajian tinggi, saya membawa tema yang real yang sedang terjadi di sekitar kita ini untuk diberi sedikit perhatian, diberi kepahaman yang jelas supaya kita sedar apa yang terjadi. Ada banyak kajian-kajian di universiti, buku-buku yang dihasilkan oleh para pengkaji, para ilmuwan, tidak berpijak di bumi yang nyata. Dia berkisar tentang teks-teks lama, berkisar tentang kajian-kajian
ilmu-ilmu fiqh yang tidak diperbaharui berdasarkan keperluan semasa, tidak berdasarkan perkembangan geopolitik wilayah yang dikuasai dengan bermacam-macam jenis aliran pemikiran dan kekuasaan. Akhirnya kita ketinggalan bernostalgia dengan buku dan kajian yang tidak dapat digunakan untuk membangunkan umat yang sedang menderita. Kemungkinan tema ini terasing daripada akademik. Nampaknya seperti ada aliran politik. Tetapi sebenarnya itulah hakikat yang sedang berlaku, sedang terjadi. Kalaulah di universiti kita di Thailand dapat mengangkat sebenarnya masalah kita umat Islam di Thailand itu apa? Bagaimana solution yang boleh dihasilkan dengan bantuan universiti-universiti lain di Nusantara ini menghadapi masalah umat Islam di Thailand. Ada 40 pondok tok guru semua berkelahi. Tok guru semua berkelahi. Tak boleh pakat tok guru ni, tak boleh tok guru ni, tak boleh tu, tak betul. Jadi pondok saya saja betul. Ada pakar-pakar dituduh Wahabi, tuduh kaum muda, jadi tak boleh dipisahkan. Kegiatan ekonomi tak boleh disatukan, bukan saja politik, bukan saja pemikiran, tapi terpecah belah walaupun kita minoriti di negara itu. Bagaimana universiti melihat perkara ini dapat diselesaikan? Bukan saja di universiti di Thailand, tapi universiti di Malaysia, di Indonesia yang begitu banyak, pakar-pakarnya ramai. Sama di Indonesia, cakap pasal negeri orang lu. Negeri saya tak boleh cakap sebab ada pilihan raya. Banyak universitas di Indonesia juga perkembangannya makin hari makin hebat. Cabaran di Indonesia lebih parah kerana corak kehidupan yang begitu rencam. Kebanyakan drama-drama Indonesia mempamerkan kehidupan yang tidak lagi berlandaskan teras masyarakat Indonesia, mengambil tema-tema masyarakat barat. Dan tetapi drama-drama itu pengarahnya namanya seperti orang Keling, seperti orang India, tapi kulitnya putih. Dramanya asyik mengasyikkan, barangkali juga terpengaruh dengan filem-filem Hindustan dari India. Waktu masyarakat parah, kemiskinan, tak ada benda makan, tak terpelajar, maka dihidangkan filem-filem di pawagam untuk menurunkan kebimbangan kepada realiti sebenar, dilekakan dengan tarian dan nyanyian dalam filem. Apakah itu yang sedang melanda kita umat Islam di rantau ini? Tuan-tuan sekalian, tak ada lantai itu hak saya duk merepek ni. Itulah yang menjadi antara perkara-perkara berat yang mungkin akan kita hadapi. Ada seorang tokoh politik beritahu saya, kalau berlaku tabiat atau kecenderungan tanpa halangan umat Islam menjual tanah, sama ada di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di mana-mana wilayah umat Islam, kegairahan jual tanah atas tawaran yang tinggi, tidak mustahil 10 atau 20 tahun lagi umat Islam tak ada lagi tanah. Kita terpaksa menumpang di negara yang asalnya negara kita, tetapi oleh kerana tidak ada satu dorongan ataupun pandangan ataupun hukum semasa yang dikeluarkan oleh cendekiawan Islam, berdasarkan perkara yang sedang berlaku, diunjurkan 10 atau 20 tahun lagi atas kegairahan ini, umat Islam tidak ada lagi tanah di tanah milik mereka. Mereka terpaksa menumpang di bangunan-bangunan tinggi kerana tanah telah menjadi milik orang. Adakah ini akan menjadi tema kepada perbincangan ketah-ketah kita pada persidangan yang selanjutnya? Saya rasa ini lebih penting kerana umat yang kehilangan tanah, umat yang kehilangan wilayah, akhirnya mereka akan dikuasai, kita akan diusir. Itu mustahak untuk diberi pertimbangan dalam kalangan para cendekiawan dan cerdik pandai. Tak masuk lagi bab ekonomi, wilayah-wilayah strategi ekonomi yang dikuasai sepenuhnya.
tinggal kepada umat Islam ni wilayah-wilayah yang gersang, yang bercucuk tanam, menghasilkan makanan untuk diberi makan kepada orang-orang kaya yang menguasai kedudukan wilayah-wilayah strategik dengan kekayaan dan penguasaan ekonomi. Itu jauh lebih penting untuk diberi perhatian oleh kita umat Islam. Tuan-tuan sekalian, saya harap tuan-tuan tidak serik untuk datang ke Kedah lagi. Kemungkinan boleh dibuat kolaborasi antara cerdik pandai di wilayah Nusantara ini. Saya tak cakap lagi tentang Filipina dengan sejarah keagungan Islam di Manila yang akhirnya menjadi sebuah negara Kristian akibat daripada penjajahan Spanyol, kemudian Amerika, kemudian kehidupan Islam di sana telah hancur. Tinggallah di beberapa pulau miskin yang akhirnya diserap dengan pemikiran-pemikiran yang menyebabkan sebahagian umat Islam Filipin digelar pengganas. Asalnya mereka adalah pemilik negara Filipina. Tuan sekalian, itu tidak mengambil tempoh yang lama, hanya sekitar 100 tahun. Kalau Manila itu tempohnya 200 tahun untuk dikristenkan sepenuhnya, 200 tahun. Sekarang ini dengan teknologi yang makin hebat, perkara-perkara yang telah mengambil masa 200 tahun mungkin boleh dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun saja. Sebab itulah penting untuk kita beri perhatian serius kepada kehidupan sebenar umat Islam di Nusantara ini, apa yang sedang kita hadapi. Siapakah para pemimpin-pemimpin, dari manakah pemimpin itu lahir dan diberi kekuasaan politik ke tangan mereka, apa yang mereka lakukan di negara-negara umat Islam. Akibat daripada itu, apakah yang telah terjadi kepada kehidupan kita. Tak tahu nak berhenti lah tuan-tuan. Nak masuk lantai balik tak tahu nak selak dah. Jadi saya di Kedah ni berpandukan kepada sejarah Kedah, saya telah merancang banyak rancangan. Sebahagiannya saya masukkan dalam Kedah 2035. Secara besarnya saya namakan The Greater Kedah. Bagaimana untuk membangkitkan semula negeri Kedah ni. Tapi halangannya tentulah banyak, cabarannya besar, dan ditangkap dah pun. Saya harap dengan bantuan para ilmuwan, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu menjadi sebahagian daripada bahan untuk dipikir dan dibuat kajian-kajian bagi dikembangkan. Apakah jalan yang paling bagus untuk kita tempuhi bagi kita selamatkan kehidupan umat manusia, kehidupan umat Islam, untuk terus berada kemas dalam agama yang suci ini, yang telah dibawa dengan darah dan nyawa ke wilayah kita. Tuan-tuan sekalian, saya juga mengharapkan agar kertas-kertas, ini masuk teks lah, yang dibentangkan dalam persidangan ikon iman ini dapat menjana perbincangan yang boleh melontarkan idea dan buah pikiran bagi membangkitkan semula kegemilangan tamadun di rantau ASEAN ini. Para ahli akademik dan penyelidik perlu melihat perbincangan dari pelbagai sisi, sama ada sudut mengenal pasti kekuatan bagi merancang tindakan wajar dan meneliti kelemahan agar dapat mencari solusi, khususnya melibatkan aspek krisis kemanusiaan yang penting untuk diambil tindakan segera. Dengan keterlibatan para pembentang dan peserta dari rantau serumpun Indonesia, Selatan Thai dan Brunei, diharapkan dapat merancangkan lagi perbincangan terhadap isu tersebut. Bagi pihak kerajaan negeri, saya amat mengalu-alukan institusi pengajian tinggi untuk datang ke Kedah bagi mengadakan kerjasama dengan kerajaan negeri bagi menjalankan pelbagai aktiviti bagi manfaat bersama.
Kami amat mengalu-ngalukan penyelidikan bersama dalam pelbagai bidang utama dalam merealisasikan pembangunan di Kedah, merangkumi kajian bidang wakaf, sistem sosial, keusahawanan, zakat, perancangan dan kewangan Islam, pengajian Taurat, permasalahan masyarakat dan sebagainya yang boleh bantu ke arah pembangunan dan menyelesaikan permasalahan yang wujud dalam masyarakat Kedah. Akhir kalam, semoga tuan-tuan tidak serik untuk datang ke Kedah lagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita rasmikan International Conference on Islam in Melewil kali yang ke-12 pada kali ini. Selamat bersidang dan membentangkan kertas kerja. Semoga perjalanan persidangan antarabangsa ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.